Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Mak Farid, nombor matrik 1212062. Baiklah, bahagian pertama, bab 1, metodologi kajian. Ini menggunakan dua metodologi dalam kajian ini. Yang pertama, metode pengumpulan data ataupun kajian kepustakaan. Pengkaji merujuk kepada bahan-bahan ilmiah seperti buku, artikel, jurnal dan kereta akhbar. Pengkaji juga melalui laman web yang betul dan dipercayai di internet bagi mengumpul dan menambahkan maklumat yang sedia. Seterusnya, kaedah penganalisisan data. Data yang diperolehi dikumpul dalam bentuk esei dan dibahagikan mengikut objektif-objektif. Ain Hidayah binti Musa, nombor matrik 1212055. Seterusnya, kita lihat bab 2 iaitu mengetahui latar belakang Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ataupun nama gelarannya Saint Thomas Aquinas merupakan seorang ahli falsafah, teologi dan juga ketua gereja yang terkenal pada abad ke-13 kerana beliau telah menggunakan kaedah Aristotle yang membentuk pemikiran di Eropah sehingga kini. Beliau dilahirkan di Istana Roccasecca yang terletak di Itali sekitar tahun 1225. Beliau merupakan anak terakhir kepada pasangan Landolfo dan Theodora yang mana ibu bapa beliau ini merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam bidang politik. Ketika berusia 5 tahun, Thomas diserahkan ke Pedri Benedictus di Monte Cassino supaya dilatih menjadi pedri bertujuan untuk mencapai matlamat politik keluarganya. Dan guru yang mengajar di situ adalah merupakan bapa saudaranya sendiri. Sepanjang Thomas belajar di situ, gurunya menyedari bahawa Thomas mempunyai daya ingatan yang kuat dan mampu mengingati setiap apa yang dibacanya. Setelah 10 tahun, Thomas menetap di Monte Cassino. Beliau melanjutkan pengajarannya di University Naples, yang mana tempat tersebut beliau menemui tulisan-tulisan Aristotle. Kemudian beliau telah berpindah ke University of Paris, mana guru beliau Albert the Great yang mengajar. Sepanjang beliau belajar di situ, terjadi satu perdebatan yang hebat mengenai idea Aristotle yang telah menyebabkan Thomas mengambil keputusan untuk berpihak kepada mereka yang percaya dengan pandangan Aristotle bahawa dunia adalah serasi dengan agama Kristian. Sejak dari itu, Thomas mula berfikir bahawa seseorang harus percaya dengan perkara yang jelas. Sebagai contoh, manusia menggunakan akal sebagai alasan untuk mendapatkan kebenaran. Maka, Thomas terus belajar mengenai perkara tersebut sehingga menjadi guru agama Dominika di University of Paris. Beliau telah mengkaji karya-karya Aristotle dan ulasan Muslim mengenai mereka. Pada tahun 1245, Thomas meneruskan pengajarannya dalam bidang falsafah dan teologi bersama dengan gurunya Alberto Magno dan akhirnya beliau dilantik menjadi seorang profesor. Sepanjang beliau menghabiskan masanya di Perancis, beliau banyak menghasilkan karya penulisannya dan antara karyanya yang paling terkenal adalah Summa Theologica, iaitu berkaitan dengan kewujudan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Thomas Aquinas kembali ke Naples dan akhirnya meninggal dunia pada 7 Mac 1274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Nabila Huda binti Muda, nombor matrik 1212061. Seterusnya mengenai konsep kebenaran menurut Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas menyatakan bahawa tidak semua perkara dapat dibuktikan dengan pengertian, khususnya dalam bab agama seperti konsep Trinity, kelahiran, kewujudan dan sebagainya. Beliau berpendapat bahawa teologi dan falsafah adalah dua bidang yang berbeza, iaitu dia mempunyai kebenaran tersendiri. Falsafah adalah ilmu mengenai teori lalu, melahirkan kebenaran yang sesuai, dan teologi pula ialah ilmu praktik yang membuktikan kebenaran iman. Definisi kebenaran menurut St. Thomas Aquinas ialah adequatio re et intellectus. Definisi kebenaran ini merangkumi 3 elemen utama. Ketiga-tiganya membentuk pemahaman universal dan objektif tentang konsep kebenaran. Elemen yang pertama adalah intellectus. Intellectus merupakan minda manusia. Akal manusia berperanan penting dalam memutuskan sesuatu kebenaran yang sesuai dengan hakikat. Manakala elemen kedua ialah re ataupun ens. Ens ialah benda yang wujud di dunia luar manusia. Akhir sekali, elemen ketiga adalah adequatio. Adequatio atau usaha untuk mencapai keserasian antara akal dan panca indera. Menurut Thomas Aquinas, kebenaran mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi kesejagatan. Dimensi kesejagatan menunjukkan ukuran intrinsik yang menjadi asas kepada objektiviti pemahaman kebenaran ini. Ukuran intrinsik ini adalah berdasarkan akal ketuhanan yang menetapkan asas dan tujuan semua benda yang dicipta, iaitu ens atau realiti yang ada. Dimensi kesejagatan adalah ukuran objektif pemahaman kebenaran ini. Yang kedua adalah dimensi kepelbagaian. Dimensi kepelbagaian menunjukkan ukuran intrinsik yang menjadi asas kepada kepelbagaian fahaman kebenaran ini. Dimensi ini menunjukkan kefahaman tentang ens berdasarkan sudut pandangan setiap subjek yang mempersepsi dan memahaminya. Kerana setiap subjek mempunyai sudut pandangan dan latar belakang yang berbeza antara satu sama lain.
Intelektual Aquinas mempengaruhi teologi Kristian khususnya dalam gereja Roman Katolik. Beliau dianggap sebagai ahli empiris utama dalam tradisi Aristotelian yang mempengaruhi perkembangan falsafah barat kemudiannya. Aquinas menekankan bahawa manusia tidak boleh memperoleh pengetahuan yang luas tanpa bantuan Tuhan yang mempunyai keupayaan untuk menukar akal menjadi tindakan. Beliau mendakwa bahawa manusia mempunyai keupayaan untuk mempelajari unsur-unsur alam sekitar secara semula jadi tanpa campur tangan ilahi. Pengetahuan sebenar mempunyai dua jenis komponen. Pertama adalah kebenaran boleh ditemui melalui akal atau wahyu semula jadi. Iman yang berkaitan dengan wahyu supernatural atau penerai digunakan untuk menemui kebenaran. Kedua, melalui kitab suci dan ajaran pada Nabi. Sedangkan yang pertama tadi adalah berkaitan dengan sifat manusia. Kebenaran, kebaikan, kuasa, pengetahuan dan kesatuan menurut Thomas Aquinas adalah bukti yang munasabah tentang kewujudan dan zat Tuhan. Hanya melalui pandangan ketuhanan tertentu, seseorang boleh mengenali Trinitas. Bagi Aquinas, akal dan iman adalah pelengkap dan bukannya daripada unsur-unsur yang bercanggah. Dan pencarian mereka terhadap pengetahuan yang benar adalah hasil daripada pertanyaan mereka. Plato, teori-teori utama Aristotle, pemikiran Yahudi Avicenna dan karya Albertus Magnus yang telah dibangunkannya selama bertahun-tahun adalah antara pemikir awal yang mengiktiraf nilai karya Thomas Aquinas. Ala binti Fauji, nombor metrik 1212057. Seterusnya, sumbangan Thomas Aquinas dalam pelbagai bidang. Yang pertama, sumbangan falsafah iaitu 5 kaedah untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Kaedah yang pertama ialah melalui teori gerakan. Dalam teori gerak, Thomas Aquinas mengatakan bahawa adanya penggerak di dunia. Yang pertama iaitu Allah. Menurut Thomas Aquinas, sesuatu yang bergerak sudah pasti ada penggeraknya, menyebabkan ianya bergerak dan gerakan ini tidak dapat berjalan tanpa batas. Yang kedua ialah kaedah penyebab yang cekap. Dalam kaedah ini, ia membawa maksud iaitu sesuatu tidak boleh menjadi penyebab bagi dirinya sendiri. Oleh itu, Thomas menggunakan cara ini untuk memudahkannya membuktikan kewujudan Tuhan kepada semua manusia. Dan daripada konsep penyebab yang cekap ini yang digunakan oleh Thomas Aquinas telah menambah pengetahuan metafizik tentang Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan mestilah tidak mempunyai jasad kerana setiap bahan terjema adalah kemungkinan. Tuhan mestilah ringkas dan intipati kewujudannya adalah sama. Kaedah seterusnya ialah melalui teori kosmologi. Teori kosmologi ini ialah cara yang berkaitan tentang penyusunan pentadbiran alam. Teori ini cukup munasabah sehingga membawa teguh pemikiran ahli intelek. Kaedah yang keempat ialah tingkat skala kesempurnaan untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Oleh itu, Thomas Aquinas telah memberi satu penjelasan yang cukup baik tentang satu pemahaman di mana Thomas Aquinas menegaskan alam semesta tidak akan sempurna tanpa mereka. Di samping itu, dalam risalah lainnya yang mempunyai tema yang sama, Thomas Aquinas lebih menjelaskan mengapakah Tuhan menciptakan malaikat kerana untuk kesempurnaan alam semesta. Oleh itu, untuk mencapai kesempurnaan yang baik, tidak boleh ada satu pun kekurangan pada alam yang wujud. Kaedah yang terakhir untuk membuktikan kewujudan Tuhan ialah melalui teori perkaitan antara sesuatu yang mungkin dan wajib. Thomas menggunakan teori ini kerana masih terdapat manusia yang kurang percaya kepada kewujudan Tuhan dan Thomas menjelaskan lebih lanjut tentang teori yang digunakannya kepada manusia agar mereka mempercayai kewujudan Tuhan di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuna Soha binti Muhammad Zamri, nombor metrik 1212059. Kesimpulannya, kajian ini membincangkan tentang bagaimana mencapai kebenaran menurut Thomas Aquinas. Antara maklumat penting yang diterangkan dalam kajian ini ialah mengenai latar belakang Thomas Aquinas, iaitu seorang ahli falsafah, teologi dan juga imam gereja yang terkenal pada abad 13 kerana telah menggunakan kaedah Aristotle yang membentuk pemikiran di Eropah sehingga kini. Terdapat 3 objektif kajian yang telah dibincangkan dalam kajian ini, iaitu memahami konsep kebenaran Thomas Aquinas, mengetahui sumbangan-sumbangan Thomas serta mengenal pasti faktor yang mendorong Thomas dalam bidang falsafah. Implikasi yang diperolehi daripada kajian ini ialah dapat mengetahui konsep kebenaran menurut Thomas Aquinas. Antara konsep kebenaran menurut Thomas Aquinas ialah beliau menyatakan bahawa tidak semua perkara dapat dibuktikan dengan pengertian. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa Thomas Aquinas adalah seorang yang sangat berpengalaman dan mahir dalam pelbagai bidang. Pendekatan falsafah yang sistematik dalam karya-karya yang dihasilkan oleh beliau boleh memberi pengajaran dan panduan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dengan lebih sempurna.